InsyaAllah kali ini saya mahu menceritakan tentang bacaan saya yang bertajuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Siri Fiqh Siasah Khulafa Ar-Rashidin, karya Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Karya ini sebenarnya merupakan rentetan daripada Fiqhul Harakah karya beliau juga. Buku ini memfokuskan kepada dasar pemerintahan yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menurut pengamatan saya, semua fakta yang dimuatkan dalam buku ini semuanya didokong oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabawi dan juga kitab-kitab sejarah Islam seperti Al-Bidayah wa Nihayah, kitab Ibnu Katsir dan juga Al-Kamil At-Tarikh, Siyar A'lam Nubala karya Az-Zahabi. Cara beliau memerintah telah mendapat pujian daripada sarjana-sarjana barat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq amat bijak kerana beliau menerapkan dalam sistem pemerintahannya pecah kuasa. Seperti contohnya, jawatan kehakiman diserahkan kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hal ehwal kewangan diserahkan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan juga terdapat setiap kawasan taklukan Islam itu ada menterinya. Daripada segi kewangan negara, terdapat 5 sumber kewangan negara. Yang pertama adalah daripada zakat, yang kedua daripada ghanimah, yang ketiga adalah daripada fa'i, yang keempat daripada jizyah dan kelima daripada sedekah. Terdapat 4 sumbangan signifikan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama adalah menyelesaikan kemelut politik pelantikan khalifah. Semasa pelantikan khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW, para sahabat terpecah kepada 3 blok. Blok yang pertama adalah blok Muhajirin. Yang kedua adalah blok Ansar. Yang ketiga adalah blok Ahlul Bait. Ketiga-tiga kumpulan ini mempunyai nama pemimpin yang mahu mereka angkat. Akan tetapi setelah mereka bermusyawarah bersama-sama, akhirnya mereka mencapai kata sepakat untuk melantik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah Rasulullah selepas kewafatan Rasulullah. Sumbangan kedua pula adalah memerangi golongan murtad yang dikenali sebagai kempen Hurubur Riddah. Semasa zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, golongan murtad ini mempunyai pelbagai sebab yang menyebabkan mereka murtad. Antaranya adalah kerana kelemahan iman, mereka kembali semula kepada ajaran nenek moyang mereka. Yang seterusnya adalah mereka terpedaya ataupun disihir oleh golongan nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab. Dan juga antara sebabnya mereka dianggap murtad kerana mereka tidak membayar zakat, walaupun mereka itu solat 5 waktu. Kemudian setelah beberapa bulan dalam pemerintahan beliau, akhirnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq berjaya menghapuskan golongan murtad dan berjaya menarik golongan murtad ini kembali kepada agama Islam. Sumbangan yang ketiga pula adalah mengenai pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada zamannya. Pengumpulan Al-Quran dicadangkan oleh Saidina Umar Al-Khattab pada mulanya. Hal ini terjadi kerana ramai para hufaz yang telah syahid semasa peperangan Yamamah menentang golongan murtad. Oleh itu, Saidina Umar Al-Khattab mengutarakan cadangan kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran kerana bimbang Al-Quran akan semakin hilang. Oleh itu, Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan tugas yang besar ini, yang berat ini kepada Saidina Zaid bin Sabit yang merupakan jurutulis Rasulullah SAW, yang ketika itu baru sahaja berumur 21 tahun. Sumbangan yang terakhir, iaitu sumbangan yang keempat, adalah menentang golongan musuh Islam daripada Parsi dan Rom. Hal ini dilakukan dengan pembukaan kota Iraq yang semasa itu berada di tangan Parsi dan juga pembukaan kota Syam daripada tangan Rom Timur Byzantine. Kejayaan kempen menentang golongan musuh Islam ini adalah dengan adanya strategi yang sangat bijak dan juga daripada tokoh-tokoh sahabat yang mahir dalam ilmu peperangan. Contohnya seperti Sayyidina Khalid bin Al-Walid, Al-Musanna bin Al-Harithah dan juga Sayyidina Syurahbil bin Hasanah. Disebabkan faktor-faktor inilah menyebabkan musuh Islam tunduk kepada pemerintahan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Selepas pemerintahan Saidina Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun beberapa bulan, akhirnya
beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada hari Selasa 22 Jumadal Akhirah pada tahun 13 Hijrah. Secara peribadi, saya mensyorkan buku ini kepada para penyelidik dan juga para pelajar seperti saya untuk mendalami fiqh siasah seperti yang diterapkan pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Dengan cara ini, kita dapat melindungi agama kita dan juga negara daripada pelbagai cabaran dan juga dugaan yang bakal dihadapi pada masa hadapan kelak.